Sekarang ini kita zikir boleh. Dah zikir boleh. Zikir. Masya Allah. Satu subhanallah pun ada harga dah. Satu subhanallah kita kata akhirat asal tekah dah. Surga kita surga dan mana. Dia tu kita banyak zikir pada Allah Taala. Sebut nama Allah Subhanahu Taala dari satu keadaan. Dari satu keadaan. Tapi hari ni kita nanti saya nak nanti majlis ni. Kita zikir, zikir bela-bela tawajuh Allah. Allah telah buka hati kita. Buka hati kita. Masuk apa kita dengar tu masuklah hati. Masuklah hati. Kita masuk ke kanan tubuk ke kiri tertasir dah. Masuk ke telinga kita, tengah di hati kita. Dan dalam bayar tu kita usah celak. Kalau dengar dengan mata, dengar sungguh dah. Tapi kalau mata tu berjaya, ya tak dengar. Telinga tak dengar. Telinga kata pada mata, hai mata kalau mau berjaya aku tak mau dengar. Aku tak mau dengar. Dia itu kita pakak mata kita pakak. Pakak sekali pakak buka. Masya-Allah akan masuk hati kita. Satu patoh nak masuk hati kita tu maka payah juga. Kalau kata 500 patah bangsa dah kita. Jadi semoga benda-benda ni kita akan dapat pada kita. Pantas ini. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan yang mulia, Allah SWT ciptakan manusia ini daripada dua unsur kejadian. Pertama jasad, yang kedua ruh. Jasad ni Allah SWT bagi tahu bahawasanya kita diciptakan daripada tanah. Dan banyak riwayat-riwayat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah hadis mahfumnya, setiap orang kamu daripada Adam dan Adam sendiri itu daripada tanah. Tidak ada kelebihan atas orang Arab dengan orang Ajam, kecuali dengan takut pada Allah. Ketua yang mulia, kejadian jasad Allah SWT cerita dengan laik, buka rahsia-rahsia kejadian daripada darah daripada makin ni kepada darah kepada air mandi bila
turun pada tempatnya jadi stokor darah, kemudian jadi stokor daging, kemudian jadilah segala anggota-anggota. Dan sampai masa 9 bulan 10 hari pada Ghalib, Allah SWT keluarkan kita daripada rahim ibu dan besarkan kita di satu alam, iaitu alam dunia. Dan dalam kejadian ini Allah Ta'ala royak. Tapi ada satu unsur lagi, iaitu unsur ruh, yang mana dengan dia lah kita dapat gerak, dengan dia lah kita dapat kelip mata, dengan dia kita ada boleh jalan, boleh makan, ada perasaan lapar, ada perasaan kenyang, ada perasaan takut, ada perasaan berani, ada perasaan malu, ada perasaan kecil hati dan sebagainya. Bila tak ada roh, maka semua perasaan itu akan hilang daripada manusia. Malu tak, sakit tak, lapar tak, kenyang tak, berani tak, takut tak, semua tak berlaku. Dan tuan-tuan yang mulia, roh ni kita tak nampak. Diri roh kita tak nampak. Tapi nampak bila dia bersatu dengan tubuh tu, nampak tubuh badan boleh bergerak. Tuan-tuan yang mulia, dan roh ni sikit pun Allah SWT tak bagi tahu. Kata roh ni buat ngagapo, ambil mana, dan cara ciptaan Allah Ta'ala berkenaan dengan roh ni, ciptalah mana, laiknya lah mana, sabit po dia ada dia boleh bergerak, sabit po dia ada dia boleh jalan, sabit po dia ada dia boleh makan, boleh minum, ada syahwah, ada nafsu nak nikah kahwin dan sebagainya. Ada satu tempat dalam Al-Quran Allah SWT sebut, ya Muhammad, bila orang tanya kamu tentang ruh, maka jawablah, maka katalah ataupun royaklah, sampaikanlah bahawasanya ruh itu daripada kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Tak royak siapa suruh. Banyak benda-benda tak nampak, macam jin, setan, malaikat. Ini benda tak nampak. Tapi Allah Ta'ala royak dalam Al-Quran. Nabi SAW royak dalam hadis. Mereka diciptakan dengan nur. Jin dan syaitan diciptakan dengan api. Royak. Royak perangai, royak kedudukan, royak apa cara yang nak tipu kita dan sebagainya. Allah Ta'ala royak habis. Tapi roh ni tak ada siapa tahu. Roh ni tak ada. Allah SWT royak kepada seorang Nabi pun tak ada. Bila tanya haruh, Nabi Allah SWT kata, kul min amri rabbi. Jawab olehmu ya Muhammad, ini adalah kejadian Allah SWT. Dan tuan-tuan yang mulia, unsur yang Allah Ta'ala buat dengan tanah ni, kata Imam Ghazali rahmatullahi alaih, bila seorang manusia mati sekitar 40 hari, maka isi tubuh kita, orak dan sebagainya kembali jadi tanah. Ditempuh masa 40 hari, hancur di tanah klik semula. Kecuali orang-orang yang khas Allah SWT bagi keberkatan, orang mati syahid dan sebagainya, awliya illah ataupun ulama-ulama yang besar. Ada juga Allah SWT kekalkan jasad dia dalam kubur. Tapi kita ni bagi mati, mata searab, masa kita mati, bahasa Urdu dia panggil intikal. Intikal ni maknanya berpisah, berpindah, berpisah antara unsur pertama iaitu tubuh dengan ruh. Ini panggil intikal.
ataupun berpindah daripada satu alam iaitu alam dunia kepada alam kubur, intikal. Betul tuan-tuan yang mulia, hak kita duk bimbang hari ni bukan duk bimbang ke jasad. Bukan duk bimbang ke jasad ni. Duk bimbang sangat roh kita kena dijumpa dengan Allah SWT, dan setiap amalan dari dunia ni yang kita buat, sengaja ke tak sengaja, pura-pura ke hak sungguh, semua Allah Ta'ala soal jawab. Tidak ada satu pun yang Allah Ta'ala tak soal. Dan di keliling kita ni ada kiraman katibin. Satunya dicatat amal yang baik, satunya catat amal yang tidak baik. Sehingga kata ulama, seorang mengeluh, mengeluh habis harapan, ataupun seorang mengeluh juga dicatat oleh kiraman katibin. Tidak ada satu pun yang Allah Ta'ala tak catat. Sehingga surat catat itu luah sama dengan bom tu jalan habis. Luah. Catat habis. Pada hari sekian wak gapo gatik. Siapa teh, siapa malam wak gapo gatik. Cirah hari esok wak gapo gatik. Kecek gapo, wak gapo, wak gapo, semua kena catat dan semua kena soal jawab dari Allah Ta'ala. Betul tuan-tuan yang mulia, bagi orang yang sentiasa ingat bahawasanya satu hari dia akan jumpa dengan Allah SWT, maka dia duduk di dunia ni dengan beringat, dengan jaga-jaga. Tuan-tuan yang mulia, kata ulama, Nabi SAW bersabda, mafhumnya, orang beriman duk atas dunia ni supaya duk berjalan dalam hutan duri. Maka jalan dalam hutan duri ni tuan-tuan, nak ingat kaki lagi takut tikar di duri, nak ingat betih kepala lutut takut sakut dengan duri, nak ingat paha, ingat belakang, ingat kepala takut sakut di duri, ingat pakaian dan sebagainya untuk sakut di duri, baju lah, seluar lah, selipar lah, piyah lah, takut sakut di duri. Nawayak kata, beringatnya, orang beriman ni dia beringat diri dia, takut salah pergi buat apa hak Tuhan larang, salah pergi buat apa yang khilaf dengan hukum agama. Jaga dia. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu satu kali dia nak makan susu. Maka dia royak kepada orang hak duk khidmat ke dia tu, kata dia puasa nak makan susu. Maka orang khidmat dia pun pergi raih gista. Klik mari ada buat susu mai sekelah. Allah pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka apa? Dengan kerana dahaga ni minum susu. Bila habis susu tu baru teringat kata tak ada tanya lagi susu. Maka tanya klik kepada orang khidmat, kata mungkin ambil susu mana, moga cepat sangat ke pergi start klik lagi ada susu dah cepat sangat. Maka jawab orang khidmat dia kata, aku ni saat ni kisah susu kita mung sai lama. Saya lama tu bawa molek, masa aku belum Islam ni aku jadi tukar tengok orang tangan. Jadi aku biasa tengok orang tangan dia masa belum Islam. Aku biasa tengok orang tangan dia, lepas tu dia tak ada duit nak bayar kat aku. Aku pergi sana ni boleh temu dengan dia duduk pihak kambing. Aku sebut tentang hutan dulu, maka dia kata gini, aku nak bayar dengan susu. Maka dia perahlah susu tu, boleh segelas ataupun sebatik, wui kat aku, dan aku wui kepada kamu minum. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala kejut dengar. Maka dia seluk tangan masuklah tekak,
supaya nak mutah tubik. Abu Bakar kata, aku mesti keluarkan makanan ni tubik pada perut aku walaupun aku mati sekalipun. Mana jangan mati, kena buat tubik. Pasal apa? Kata Abu Bakar Siddiq, kekasih aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bahawasanya tubuh badan ataupun anggota yang tumbuh besar dengan makanan yang haram, maka itu adalah bahagian api neraka Jahannam. Padahal tuan-tuan yang mulia, dengan tak tahu, dengan tak sengaja, kalau kita kira hukum tak, tak ada apa. Tapi orang kita laiknya Bakar Siddiq. Kenapa tuan-tuan? Pertama sekali dengan hijau. Hijau tilik orang tangan, hijau tengok orang tangan ni. Bukan hijau yang bersih. Mana bukan hijau yang halal. Ini hijau khurafat. Siapa nak tahu esok? Siapa nak tahu lusa? Siapa nak tahu tulang? Tak ada siapa tahu. Allah saja yang tahu. Tapi dia hidup nujung dok apa ni? Ini benda yang dilarang oleh syarak. So, yang kedua, susu yang dia ambil itu bukan susu dia. Dia cuma nak koli pe kambing orang. Lepas tu dia beri susu toke dia kat orang tu dengan tanpa izin. Berarti seolah-olah yang ambil barang curi beri kat orang. Itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu jolak hingga mutah. Mutah dah jolak lagi, itu berhabis. Tak sebi ada dalam tubuh badan ni unsur-unsur ataupun satu benda yang mari daripada haram. Ini nak ayat kata orang yang beriman dia laik dengan kehidupan dia pasal apa? Dia takut hari yang mana tak ada siapa boleh tolong. Hari yang mana tak ada pembantu, hari yang mana tak ada tenai. Tak ada orang tunggati kita dak. Hari yang mana kita nak berdepak dengan Allah SWT dan soal jawab setiap soalan, setiap apa yang kita buat masa kita hidup di dunia. Oleh itu tuan-tuan yang mulia, orang beriman dia takut sangat tentang kehidupan akhirat. Takut kenapa? Situ tak ada saing, situ tak ada penolong, situ tak ada pembantu, situ tak ada siapa boleh tolong kita. Waris supaya bukan waris. Anak bini supaya bukan anak bini. Sang rapik supaya tak bisa kena. Semua pakat buat diri masing-masing dan semua akan pikul setiap amalan yang dia buat. Nak tolak amalan itu tak boleh. Nak tolak orang lain tak boleh. Kita nak bertanggungjawab. Lidah yang bisa mengupak orang, hari itu nak tanggungjawab. Lidah yang bisa kita dah kat orang, hari itu nak tanggungjawab. Lidah yang bisa kata kat orang, hari itu nak tanggungjawab. Lidah yang nak pelaga orang wibalah, hari itu nak tanggungjawab. Lidah yang nak seru orang, benci kat orang, sebar kebencian dalam masyarakat, maka hari itu dia kena tanggungjawab. Tangan dia dok buat gapo kat orang, tangan dia dok buat zalim kat orang, maka hari itu dia nak tanggungjawab. Apa saja yang dia dengar, hari itu nak tanggungjawab. Habis itu tuan-tuan yang mulia, Abu Bakar Siddiq besok jepuk seorang upuk dan Abu Bakar kata, wahai upuk, kamu ni nak nasib baiklah. Riwayat hidup kamu tamak bila makan di lembu atau makan di kambing atau makan di unta. Lembu makan, unta makan, kambing makan atau ikut gapo makan, maka tamaklah riwayat kamu. Kadang-kadang apa ni, Bakar Siddiq tengok burung duk locak di pohon tu, pergi pohon tu, locak pohon tu, pergi pohon tu. Bakar kata, wahai burung, kamu nak nasib baik padaku banyak. Mungkin duduk pohon tu, menyanyi lagu, duduk pukuk cara mu suka, mungkin duduk di tu, menyanyi lagu, pukuk suka. Bawa tamak, bawa mati, tamak dari riwayat kamu. Tapi aku, wahai burung, bila aku mati, aku nak bertanggungjawab dengan amalan aku yang aku buat atas dunia ni. Hari itu tak ada siapa boleh tolong aku lagi. Maka kata Abu Bakar lagi, alangkah baiknya kalau Allah SWT jadikan aku sebagai seorang upuk.
alangkah baiknya kalau Allah Ta'ala jadikan aku ni sebagai seekor burung. Itu tua-tua yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bila dia lalu di masjid, ada satu kumpulan orang duk suka, duk mengilah dalam masjid. Maka Ibn Abbas masuk dekat dan kata, jika kamu ingat kemati, maka suara ketawa takkan tubik pada mulut kamu. Jika kamu ingat kemati, maka tak akan bunyi suara mengilai, suara super gagah dalam masjid. Oleh kerana kamu terlupa kemati, maka sebab itu benda ini terjadi. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, akhir hayat dia tuan-tuan, dia jadi seorang yang mata buta. Kenapa mata buta? Kerana dia banyak menangis takut kepada Allah SWT, sehingga mata dia jadi buta. Orang lagi dia, wahai Abdullah, janganlah kamu menangis banyak, nanti rusak mata kamu. Maka kata Abdullah bin Abbas, pelak pa mata aku, matahari lagi teriak, takut kepada Allah SWT. Itu tuan-tuan, kita nak galak hari ni pasal kita tak ada perasaan takut. Itu setiap hari Jumaat atau kotek, dia royak, usikum, aku wasiat kepada kamu. Usikum wa iyyakum. Wasiat kata mana? Dengan bertakwa, dengan takut kepada Allah. Aku wasiat kepada kamu supaya kamu takut kepada Allah SWT, iaitu takwa. Takwa ni terjemah kata takut boleh, terjemah kata gerung boleh, terjemah kata segar boleh, terjemah kata seria boleh. Seria ke Tuhan, segar ke Tuhan, takut ke Tuhan, macam-macam. Tapi takwa ni hak paling tepat sekali, iaitu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna takut? Takut ni maknanya seorang hamba Allah SWT, dia takut soal jawab kehidupan dia dapat Allah sikit lagi, sehingga wujud dua sifat tadi, iaitu buat hak Tuhan suruh, jauh daripada apa yang Tuhan larang. Itu gambar takwa. Gambar orang takut Tuhan, dua gambar timbul dia, iaitu dia buat hak Tuhan suruh dan dia tinggal hak Tuhan larang. Kalau tinggal hak Tuhan larang, tak buat hak Tuhan suruh, bukan takwa. Buat hak Tuhan suruh tapi tak tinggal hak Tuhan larang, bukan takwa. Takwa ni dua perkara kena duk tahu seorang, iaitu hak Tuhan suruh dia buat, hak Tuhan larang dia tinggal. Yang Nabi kata la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, tak ada kelebihan orang Arab atas orang ajam illa bittaqwa, kecuali dengan takut kepada Allah SWT. Takut kepada Allah. Sebab apa aku nak takut? Pasal dia ciptakan kita. Sebab apa kita nak takut? Pasal tuai syurga, tuai neraka adalah dia. Sebab apa nak takut kepada dia? Pasal bila kita buat salah, dia janji azab, maka tak ada siapa boleh ukar janji-janji Allah SWT. Dan kalau kita taat, Allah SWT janji kebaikan, keberkatan, kemewahan dan rahmat, maka tak ada siapa boleh bubuk benda tu daripada kita. Ya ayuhan nas, ya manusia, ittaqullah, takutlah pada Allah. Takutlah pada Allah. Nabi SAW semaya sehingga ke bekak betih. Sehingga betih jadi pecah. Pecah keluar air bayi daripada betih. Nabi SAW itu bila dia jadi imam, dia baca surah-surah yang sangat-sangat pendek. Tapi bila dia semaya sore, kadang-kadang setengah malam dia baca suratul Baqarah, baca surah Ali Imran, dia baca Maidah, dia baca hingga dekat-dekat dengan 1/8 Quran. Mana bagi Quran jadi 4 dia, maka Nabi baca sekali kadang-kadang. Ada sahabat pergi curi duduk di belakang dia semaya, sehingga sahabat ni kena lari tubik. Tahu nak semaya. Maka ada sahabat-sahabat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
tidakkah kamu maksum? Tidakkah kamu maksum? Artinya dosa orang lepas dah ada, dosa akan datang dah ada. Itu arti maksum. Tapi maksumnya ada kilah banyak kaum. Ada setengah kaum kata bila Allah Ta'ala latih jadi Nabi, baik masa itulah maksum. Ada setengah kata tak. Orang yang Allah Ta'ala pilih di Nabi, baik kecil lagi maksum. Allah Ta'ala jaga dia. Wallahu a'lam. Itu tuan-tuan, kamu ni maksum dah. Allah Ta'ala ampun dosa belakang dah. Dosa lepas dah pun tak ada. Dosa akan datang pun tak ada. Kerana kamu ni ya Rasulullah bersungguh-sungguh dalam ibadat sampai kepada bekak betih yang keluar air bayar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Allah Taala beri kat aku lah tu, tak patutkah aku bersyukur kepada Allah SWT? Mana kata orang yang Allah Taala berjanji siap dah, kata boleh syurga siap dah. Mati tanpa hisap, boleh syurga siap dah. Jamilah tu pun masih berdiri sepanjang malam kerana takut kepada Allah SWT. Tuan-tuan yang mulia, takwa adalah buah pada iman. Takwa ni buah iman. Kalau tak ada iman, takwa tak akan mari. Bila keyakinan kita lemah, takwa tak mari. Takwa ni buah pada iman. Itu tuan-tuan, para sahabat, selain daripada usaha lain-lain, usaha saya makan, usaha perak anak bini dan sebagainya, penting sekali mereka usaha atas iman, atas keyakinan. Tengok kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalau lah ambil syurga tak dapat kita, maka iman kita dengan syurga tu nak tambah tak boleh dah. Maknanya mereka ni yakin kata kita ni ada syurga duk tunggu kita tu. Yakin tu penuh dah. Tak tengok syurga lagi tu, yakin tu penuh sepuluh tengok dah. Kalau bagi syurga tak dapat pun, iman hal syurga tak menambah dah. Penuh dah. Kalau nak air penuh gelas. Cuahnya anda pun tak masuk dah. Penuh dah. Itu Allah SWT bagi tahu dalam Al-Quran, ta'rif orang beriman iaitu yu'minu nabil ghaib. Percaya kepada benda hak tak nampak dengan kepala. Tak nampak dengan mata kepala. Kepada Allah kita percaya walaupun tak bisa tengok. Kepada kitab kita percaya walaupun kita tengok Quran saja. Kepada Rasul-Rasul kita percaya walaupun kita tak kenal habis. Rasul dan Nabi setengah riwayat kata 124,000. Setengah riwayat kata 400,000. Setengah riwayat kata 200,000. Wallahu a'lam. Allah SWT sajalah yang tahu jumlah yang sebenar. Tapi walaupun banyak mana sekalipun, Allah SWT kita kenal Nabi-Nabi yang sebut dalam Quran hanya 25 orang. Maka ini yang kita nak beriman, kena yakin, kena percaya. Padahal tak bisa nampak. Beriman kepada mereka pun kita tak bisa tengok. Beriman kepada pada hari kemudian, hari kiamat, yang mana kita pun tak bisa temu kiamat. Beriman kepada qada-qadar, apa yang berlaku dalam dunia ni, semua ni daripada kehendak dan iradat Allah SWT. Bila Allah Ta'ala kehendak, benda tu jadi. Bila Allah Ta'ala nak, benda tu berlaku. Bila Allah Ta'ala nak jadi, benda tu jadi. Allah Ta'ala bagi susah, maka susah jadi. Maka Allah Ta'ala bagi senang, maka senang jadi. Kehidupan kita ni tuan-tuan, sepengah makuk suti. Kalau buah pengat labu, jadi makuk manis. Buah bubur kacang, jadi makuk manis. Jadi makuk bubur kacang. Kalau buah budu, jadi makuk budu. Kalau buah gula, jadi makuk gula. Nah, yang kata takdir daripada Allah SWT. Allah Ta'ala nak takdir kita ni, maka kita akan jadi mengikut takdir Allah SWT. Walaupun kita disuruh usaha ikhtiar, tapi usaha ikhtiar kita tak beri bekas sama sekali. Kita buatlah bijak tahana, terbihlah setara mana pun, tak boleh lari pada takdir Allah SWT. Habis itu orang beriman ni tuan-tuan, tugas dia 3 perkara. Kata Syekh Qadir Jilani rahmatullahi alaih, orang beriman ni 3 perkara tugas dia. 1 buat hak Tuhan suruh, yang 2 tinggal hak Tuhan larang.
Yang keempat, redalah kamu kepada takdir. Kita hak Tuhan kan? Tuhan jadikan kita, Tuhan jaga kita, Tuhan pegang kita, Tuhan beri rezeki kepada kita, Tuhan beri sihat kepada kita, Tuhan beri fikir kepada kita, Tuhan beri anak isteri kepada kita, Tuhan beri masa kepada kita, Tuhan beri umur kita banyak tu. Maka semua daripada Allah SWT, kita kena reda pada takdir. Orang beriman dia buat hak Tuhan suruh, dia tinggal Tuhan lagi, serta reda pada takdir. Usaha dia usaha, tapi dia serah diri dia kepada takdir Allah SWT. Kalau telah ditakdirkanlah mana, maka itulah akan berlaku atas diri kita. Itu tuan-tuan yang mulia, sahabat ni mereka sibuk dengan usaha iman. Kenapa sibuk kena usaha? Pasal benda yang kita kena percaya tu benda tak nampak. Ya, benda tak nampak, nak hati kita terima tu adalah satu perkara yang sangat payah. Hati dia terima benda yang nampak. Hati dia terima benda yang dia dengar. Hati dia terima apa yang dia fikir siapa. Apa yang dia fikir tak siapa, apa yang telinga dia tak dengar, apa yang mata dia tak nampak, maka benda tu susah sekali nak masuk dalam hati orang. Itu yu'minuna bil ghaib. Allah SWT suruh kita yakin, beriman, percaya kepada benda gaib. Itu kena usaha. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala, ta'allamna iman, summa ta'allamna Quran. Kami usaha atas iman, kemudian pada usaha atas iman, maka kami usaha atas Al-Quran. Al-Quran ni apa? Perintah Allah. Al-Quran ni apa? Apa yang kehendak Allah SWT supaya kita hidup cara mana? Allah Ta'ala rajak dalam Al-Quran. Dan tafsir Al-Quran adalah kehidupan Nabi SAW. Nah, tengok kata orang yang fikir agama tu lah, tengok Nabi SAW. Nah, tengok asmaya tu lah, tengok Nabi SAW. Tengok apa-apa amalan semua ni, tengok di Nabi SAW. Tuan-tuan, amalan Al-Quran adalah amalan Nabi SAW. Turut Nabi kata, siapa tu aku, supaya dia turut Quran sebuah. Siapa tu aku, supaya dia turut semua kehendak Allah SWT. Maka Allah Ta'ala jamin dalam Al-Quran, Nabi tak akan buat, Nabi tak akan kecek, Nabi tak akan berkata-kata sesuatu, kecuali sesuatu itu diwahyukan oleh Allah SWT. Itu sahabat mereka usaha atas iman. Mereka usaha atas keyakinan. Sehingga mereka yakin kepada Allah SWT bahawasanya kadang-kadang benda mereka yakin tu khilaf dengan apa yang mata tengok. Mata tengoklah ni, tapi mereka yakinlah lah. Sebab buka kedai mega jual kat tamu tu colek ke, buka apa ni kereta tolak ke, ikutlah dia. Itu zahir. Nampaknya kita yang buat kerja, nampaknya kita yang cari rezeki. Tapi hakikat sebenarnya Allah SWT yang bagi rezeki. Dia Allah tak beri, tak boleh. Allah beri boleh. Allah beri banyak, boleh banyak. Allah beri sikit, boleh sikit. Itu mereka yakin dengan apa yang mata tak nampak. Tertib zahir ni buat, tapi mereka yakin dengan tertib gaib. Mereka yakin dengan tertib yang dijalankan oleh Allah SWT. Kalau kita berniaga ni tertib zahir. Hakikat sebenarnya Allah Ta'ala yang bagi rezeki. Hak ni mereka tak yakin. Mereka yakin dengan rezeki daripada Allah SWT. Betul tuan-tuan, kata setengah ulama, sahabat ni mereka dengan kehidupan akhirat ni cerah sepengah hari. Nampak cerah. Cerah sepengah hari. Tapi kalau dunia ni mereka gelak-gelamak sebagai malam. Tak cerah sepengah kehidupan akhirat. Betul hati mereka sentiasa cinta, jatuh hati kepada kehidupan akhirat. Jatuh hati, ingin, hasrat di hati nak kembali kepada akhirat kerana mereka yakin itulah kehidupan sebenar. Senang-senang sungguh. Susah-susah sungguh. Bukan kehidupan sepenuh dia hari ni senang, esok jadi susah. Ataupun minggu ni senang, minggu depan jadi susah.
Kau muda senang, kau tua jadi susah. Ataupun hari ini susah, satu hari kan jadi senang. Itu kehidupan dunia. Gelombang balik. Kada senang, kada susah, kada sakit, kada sihat. Kada sakit teruk, kada sihat sangat. Kada kaya sungguh, kada sesak tak ada apa sekarang apa. Atas orang sorga. Kada orang kena belakang setiap kampung, kada orang becih habis setiap kampung. Orang yang besar kena kita paling becih kita pada. Orang yang besar becih kita paling kena kita pada. Ini kehidupan dunia. Benda yang kita harap kata kita buat berjaya, kada Allah Ta'ala tak berjaya. Benda yang kita nampak tak berjaya, kada berjaya. Ini pandangan kehidupan dunia setara ni. Habis itu sahabat kehidupan dunia, mereka hidup seperti mana mereka dalam musafir. Lalu kau nista, berarti makan ais sikit, berarti makan teh oleh sekolah, berarti makan kena pisau ke, berarti makan nasi dan sebagainya, jalan hukum. Itu tuan-tuan yang mulia, mereka usaha sehingga kehidupan akhirat untuk dapat mereka. Itu mereka boleh buat apa saja yang diperintahkan oleh Allah SWT sehingga mereka boleh wajak kepada manusia. Hei manusia, jadi olehmu sekurang kami ini. Jadi kau kita ni lah berjaya. Jadi kau kita ni berjaya. Masa apa? Nabi wajak terjadi gini berjaya. Hei manusia, tak lama mu nak tinggal dalam dunia ni. Apa mu tak bersungguh dengan kehidupan akhirat. Hei manusia, mu yakin kata mu kena mati. Apa mu tak usah bekal lepas mati. Bersungguh-sungguh atas bagai kena tinggal. Tapi buat main-main dengan bagai nak bagi. Ini tanda orang yang buta mata hati. Bagai nak tinggal tu sungguh-sungguh dia. Malai paglak curah paglak gelak pacegah curah paglak gelak pacegah. Tapi bagi nak bagi kepada akhirat ni buat main-main, tak ada berdoli, tak ada bersungguh. Kalau buat apa, tak ada bersungguh sangat. Ini tanda kata orang ni orang buta mata hati. Orang yang bersungguh dengan apa yang Tuhan janji, tapi main-main dengan apa yang Tuhan suruh. Ini pun tanda kata orang ni buta mata hati. Apa Tuhan janji? Rezeki Tuhan janji belakang dah. Kehidupan dunia Tuhan janji belakang dah. Belum kita beranak tu Tuhan tetapkan dah. Berapa teguk air kita makan, berapa putih nasi kita makan, berapa ekor ikan nak makan, berapa kali makan daging, berapa kali makan air, berapa kali makan tu, berapa kali makan ni. Siap tetap belakang dah. Hanya begitu. Kata hak Tuhan jamin. Tapi hak Tuhan suruh apa dia? Kosong oleh semaya, zikir banyak, baca Quran banyak, sedekah banyak, tawajuh banyak, istighfar banyak, selawat banyak dan sebagainya. Hak Tuhan suruh kita buat main-main. Kita pergi bersungguh dengan hak Tuhan janji si ada. Ini pun kata seorang ulama, ini pun tanda orang buta mata hati. Tuan-tuan yang mulia, nak tak sih kena temu. Gapo dia mati. Sedia tak sedia kena temu. Gapo dia mati. Kena tak kena kena temu. Gapo dia mati. Kena temu semata, nak lari tak boleh. Cuma nanti hari bilakah giliran kita tu je. Habis tu orang cerdik dalam setiap masa dia sediakan diri dia untuk cari bekal dia. Nabi SAW kisah raya ke umat ni, cara untuk selamat di akhirat, cara untuk selamat di akhirat. Kadang-kadang Quran itu sebut katakan, zikirlah kamu, zikran kasira, zikirlah banyak-banyak, zikirlah banyak-banyak. Kerana zikir sepatah la ilaha illallah lebih mahal pada dunia dan isi-isi. Zikir banyak, zikir banyak. Bahawa hari Jumaat kita dengar Tok Khotik raya pula. Sesungguhnya Allah SWT dan para malaikat selawat kepada Nabi SAW. Hei yang beriman, selawatlah kamu kepada Nabi SAW. Tak ada satu amal lain pun yang Tuhan rajaklah ni. Sesungguhnya Allah dan para malaikat semaya 5 waktu. Hei orang beriman, semayalah kamu 5 waktu. Ada? Tak ada. Allah Ta'ala suruh semaya sahaja. Hei orang beriman, semaya. Waqimus shalah, dirikan semaya. Tidak dinamakan mendirikan semaya melainkan 2 perkara. Satu, badani, tubuh. Kena betul dengan apa yang dikehendak oleh Allah SWT yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Rohani, balik dalam, batiniah. Dia kena khusyuk, ikhlas, tawajuh. Cukup dengan
apa yang Allah Ta'ala nak. Baru dipanggil aqimis solat. Kau comel luar saja, dalam tak ada, bukan aqimis solat. Kau comel dalam luar tak kena, bukan aqimis solat. Berarti, lek lawa kena, lek dalam kena, ni aqimis solat. Diri kelas maya, agak beriman. Diri kelas maya, diri kelas maya, diri kelas maya. Suruh, tapi tak banyak kata Allah dan mereka semaya dah. Satu amalan yang Allah kata, aku dan para mereka. Sesungguhnya Allah dan para mereka selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hei orang beriman, selawatlah kamu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hak Allah Taala suruh aku. Sebanyak sedekah, banyak sedekah. Sehingga ulama katakan menghadapi sakit, menghadapi sakit dengan macam-macam penyakit yang ada dalam tubuh kita. Kita menghadapi sakit atau penyakit yang ada dalam tubuh kita dengan banyak sedekah. Orang yang banyak sedekah, dialah ubat yang paling mujarab sekali untuk ubat penyakit. Hei orang beriman, hadapilah kamu dengan segala ujian dengan sabar. Dia uji banyak, ubat dia sabar. Penyakit banyak, ubat dia sedekah. Sedekah Tuhan suka oleh Quran. Selawat Tuhan suka oleh Quran. Zikir Tuhan suka oleh Quran. Yusabbihuhu bukratan wa asila. Pagi bukratan wa asila. Bukrah pagi iaitu belum hari naik. Wa asila belum hari jatuh. Mengingati Allah, bersihkanlah Allah sebelum hari naik. Bersihkanlah Allah, cucikanlah Allah sebelum hari jatuh. Ni bekalai. Kena sibuk dengan bekalai. Tapi ini hasil daripada keyakinan tentang kehidupan akhirat penuh dalam hati sunubari kita. Sebab itu tuan-tuan perhati dalam Quran, Allah Ta'ala buat dua gu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran banyak, dua gu. Satu, beriman kepada Allah dan hari kemudian. Beriman kepada Allah dan hari kemudian. Beriman kepada Allah hari kemudian. Yang kedua, keluarkan semaya dan keluarkan zakat. Semaya dan keluarkan zakat. Semaya dan keluarkan zakat. Allah pelekat guru. Allah Ta'ala dia sebut semaya, sebut zakat. Sebut semaya, sebut zakat. Sebut semaya, sebut zakat. Nak kata, bersihkanlah semaya kamu, bersihkanlah harta kamu. Kalau semaya mu bersih, harta mu tak bersih, mu tak selamat di akhirat sekalian. Tuan-tuan yang mulia, ulama kata, pakaian cemah boleh basuh, tubuh cemah boleh basuh. Tapi harta dia cemah, nak basuh tak boleh sampai mati. Betul cari harta baik, buat kerja apa baik. Jangan masuk tipu daya ataupun ambil harta dengan cara haram. Pasal harta haram, dia masuklah harta cuci, dia jadi semua harta tu jadi cemah habis. Harta haram, keluar zakat tak sah. Harta haram, sedekah tak boleh pahala. Harta haram, pergi Mekah Allah Ta'ala tak terima haji. Makin hari-hari, nyebab hati, kolam faitai, koklak. Itu Allah SWT goyak belakang dalam Al-Quran. Oleh kerana inilah sahabat usaha ta'alam dan iman. Kami belajar iman. Hingga keyakinan kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab. Kepada hari kemudian, kepada takdir, qadar daripada Allah SWT sempurna oleh hati. Maka bila dia sempurna tu, supaya orang yang ada tenaga dan kekuatan. Mari bagai sekilo dia bibit boleh, 2 kilo dia bibit boleh, 3 kilo bibit boleh, 5 kilo bibit boleh. Sampai 10 kilo pikul gak, 15 kilo pikul gak. Hingga setengah orang tu, sampai pikul pun dia pikul gak lagi. Iman ni seperti tenaga. Perintah Allah SWT supaya ngabari. Dia tenaga kita lemah, nak bibit bagai tak apa. Nak bibit bagai tak apa. Kalau banding ibarat asal lagi, semua orang demi, segala makin ni tak sedap sekarang apa. Buah jabik tak sedap, buah topoh tak sedap, buah tamah tak sedap, ayah tak boleh makan, itik tak boleh makan, daging, hati, semua tak boleh makan. Burung-burung boleh makan, tak boleh. Kenapa? Pahit. Walana pahit. Buah jabik pahit. Buah pahit. Sebenarnya bukan pahit, bukan lanah, bukan makan ni pahit. Lidah dia sendiri itu pahit. Kerana lidah pahit, kerana tubuh dia tak sihat. Itu tuan-tuan, bila iman kita tak sihat, maka segala perintah Allah Ta'ala jadi satu keberatan untuk kita.
Berat habis. Nak cabut duit sedekah 20 kok tu, nak cabut tak kok. Padahal duit tu sejabe pun buat pikir kalau kira. Tapi nak cabut duit kok orang tu cabut tak kok. Bila email kita lemah, tahu dah kata duit ni duit haram, duit ni duit tak molek. Sanggup lagi kepek boleh kocek dan pergi makan ni, pergi kanak bini. Betul kita nak azam, kita kena buat usaha agama, buat usaha iman. InsyaAllah dah. Mana Ilyas rahmatullah alaih kata usaha dakwah ataupun usaha tabligh ataupun dakwah. Pak kita ni tabligh tak kenal dah. Banyak yang sebut dengan nama dakwah. Tuan-tuan yang mulia pertama sekali kita faham perkataan dakwah tu bercerak. Hari ni kita faham dakwah iaitu orang yang taruh janggut, belik serbai, pikul beg 2-3 hari. Itu dakwah. Tidur di sejik, kain serbai panjang, makan nasi talai, tidur pas lohor, bangun pas asar. Bangun sampai asar, keluarga dengan bayi, lepas tu semaya, lepas tu makan, lepas tu tidur. Itu dakwah. Lain daripada tu, bukan dakwah. Kalau kita faham lah tu, tuan-tuan, ini fahaman yang tak betul. Jangan sepitkan arti dakwah sehingga nampak kata, buat kita je betul. Orang lain tak betul sorry habuk. Babo ngajar pondok, tak betul. Ustaz ngajar madrasah, tak jalan. Cikgu ngajar tarikat, tak betul. Ngajar Quran rumah, tak betul. Siapa betul? Buat kita ni lah betul. Kalau fikirlah tu tuan-tuan, ini kita menyepitkan kerja dakwah. Akibat tu mari, diri kita akan hina pada orang lain. Tengok orang lain tak betul sorry habuk. Tok Imam mengajar sejik, bukan. Tapi larang mengajar hari hak, bukan. Tok Kotik mengajar hari satu, bukan. Hak jelah, pikul baik. Buat gas satu, buat gas dua. Ini pahaman yang ada dalam masyarakat dakwah hari itu. Ini tak betul. Dakwah ni artinya mengajak manusia kepada Allah. Itu arti dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia kepada Allah iaitu bawa manusia kepada Allah ni kepada apa? Kepada mentaati Allah. Kepada Allah ni apa? Supaya mentakuti kepada Allah. Kepada Allah ni apa? Supaya kita hidup dengan amalan agama Allah SWT. Itu arti bawa manusia kepada Allah. Bawa kepada agama, bawa kepada wi takut, bawa kepada wi taat, bawa kepada wi turut segala perintah Allah Ta'ala. Tu arti dakwah. Habis tu, orang mengajar pondok, tu dakwah. Orang mengajar kok sejik, dakwah. Orang mengajar tarikat, dakwah. Orang mengajar madrasah, dakwah. Babo orang mengajar kitab, dakwah. Pasal semua ni maksud bawa manusia pada Allah SWT. Ngajar radio, ni dia dakwah. Ngajar dengan cara menulis, ni dia dakwah. Tapi itu Maulana Zakaria rahmatullah alaih kata, orang yang sebar agama dengan cara tulisan, maka ini adalah orang dakwah. Ulama dia dakwah dengan dalil dan hujah yang nyata. Orang mujahidin, dia guna diri dia, darah dia untuk buat pengorbanan supaya bangunkan agama. Dakwah murah tolong. Orang alim dia guna ilmu untuk sebarkan agama. Orang dakwah dia pergi kubik kepada kata-kata dunia, umur ke umur, pintu-pintu untuk bawa agama pada orang. Orang azan dia guna suara bel dia untuk memanggil manusia pada masjid. Tengok kita bawa dengan suara bel. Kita baca apa doa? Allahumma apa dia? Cuba baca. Tak bisa baca kita ni. Baca doa 4 kali. Tu, terjemah saya ingat apa?
Hazihi da'wati tammah. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah dakwah yang sempurna. B tu. Ini ayat kata, B tu panggil apa? B tu panggil orang mari ke masjid. Mari apa? Mari untuk semaya. Semaya apa? Untuk tunaikan perintah Allah SWT. Inilah dakwah yang sempurna. Ini ayat kata, murah dakwah atau maksud dakwah mengajak manusia kepada Allah. Rupa mana pun dia lodoh. Habis itu kita nak pasal makna dakwah ni luar. Dan kita pasal makna dakwah luar ni, mana kata setiap orang ada kemuliaan di mata kita. Orang mengajar, Masya Allah, dia ngaji saja tu 18 tahun. Dia nak mengajar tu kat 20 tahun lah dia ni. Anak murid ratus-ratus dah, Masya Allah. Orang ni, budak di kampung ni semua lalu tangi dia belakang. Kenapa? Dia juga ngajar tarikat, dia juga ngajar Quran, dia juga ngajar alif bata, dia juga ngajar nahwu sarah, dia juga lebih kuat tarikat ni, dia lah juga ngajar. Maka ni dakwah. Orang B tu dakwah dah. Kecek dengan biar dah, dok lahang speaker ya. Tapi maksud dia tu ngajak manusia kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalih. Jaga amalan kita sendiri. Ini kerja dakwah. Betul? Kata Wana Ilyas rahmatullahi alaih, dakwah ni iaitu buat istiqdad untuk orang boleh turut perintah Allah SWT dengan mudah. Istiqdad ni bahasa Arab, bahasa kita kalau lebih kurang lah. Terjemah yang paling dekat sekali iaitu buat persediaan untuk umat ni boleh taat ke Tuhan. Dakwah. Persediaan lah kalau kita kata kalau kita nak buat benar, persediaan buat benar kan kau dah. Bergala sudah. Gerak berupuk sudah. Lepas air masuk. Ada setengah tempat tu yang lepas kubah tu hinjau pula. Tanah tu lagi. Boh baju. Lepas tu boh air kurang sikit tu, ambil benih mari. Apa panggil? Nyedong. Kita buat soalan pula. Kalau tak ada segala, dia nyedong dah. Tak boleh nak cocok tak apa. Tanah kakak. Kalau tak ada gerak upuk penuh, boleh tak? Tak boleh. Pasalnya besar upuk lebih daripada padi. Apa ni? Istiqdad. Dakwah ni buat istiqdad. Buat persediaan supaya orang-orang ada keinginan untuk amal agama Allah Ta'ala. Bila dia nak amal agama Allah Ta'ala tu, dia perlu pada satu perkara lagi. Apa dia perlu? Perlu pada ilmu pengetahuan. Nabi kata al-ilmu bita'allum. Ilmu tu dengan belajar. Tapi ta'allum ni tak boleh terjemah kata belajar. Nak terjemah kata belajar dengan bersungguh-sungguh. Kata Imam Syafi'i termasuk sungguh tu, salah satu daripada tu tulis zaman. Kena panjang masuk. Habis tu soal ni pertanyaan orang zaman dulu dengan orang lain ni tak serupa. Orang zaman dulu ni tanya dia ngaji mana? Oh ya, dia ngaji situ-situ. Soalan pertama ngaji mana? Ngaji cenok, ngaji tani, ngaji jalan. Ngaji mana? Pakistan ke India ke. Soalan pertama jawab dah. Soalan kedua pula, dok kelas apa dah? Dia ya kelas 7, kelas 8. Diploma dia. MA, BA kan, penyatri, penyatur, penyair dia ya. Tu soalan lah ni. Soalan zaman dulu dah, dok ngaji mana? Pondok Dalam. Ngaji mana? Pondok Aboye. Ngaji mana? Pondok Sikit. Ngaji mana? Pondok Fosel. Berapa tahun dah? Dia tak tanya kelas, tanya berapa tahun. Orang baru 10 tahun. Lepas tu, berapa tahun lagi? Jadi dia nak buat boleh 5 tahun lagi. Boleh 15 tahun boleh baca kitab budak ke kampung. 15 tahun tu boleh baca kitab budak ke kampung. Jamil dulu. Imam Nawawi rahmatullahi alaih, Tok Guru dia tengok dia mengaji sungguh-sungguh dia mengaji ni, maka
tawa suruh nikah dengan anak dia. Inilah mung nampak lana kalau nak suruh nikah dengan anak aku. Tok guru tawa. Maka dia tak minta maaf. Kalau kita babol, minta maaf babol. Ambo. Kalau mau bini pada mau ni nak duduk apa dia? Dia tunjuk kita duduk keliling dia. Manih dengan kita, manih dengan mengaji, manih dengan ilmiah, manih dengan furuk masail, manih dengan apa ni ibarat-ibarat kita, manih dengan ilmu-ilmu yang nak bawa pada akhirat ni. Sampai Imam Nawawi mati dengan tak pernah kahwin sekali apa. Kita hari ni ada juga dakwah-dakwah jenis nak katakan dia saya kata apa ada. Jadi biasanya, tak nampak korah. Dakwah 4 bulan cukuplah korah. Nak cukup gapo tu tak cukup tak leh. Mana Ilyas rahmatullahi kata, dakwah ni sebagai sayap kanan burung dan sayap kiri adalah ilmiah. Dia kata dan lagi kita lain pada mana dia kata berimej dengan tidak berilmu. Akhir sekali sesat. Yesud dia sesat. Nak gila mana tak ada ilmu. Ilmu ni dua perkara, satu ilmu belajar, yang kedua ilmu yang Allah Taala tanah sendiri. Hak tanah sendiri tu panggil laduni. Ilmu hak mengajar tu ilmu yang kita belajar. Kalau kita nanti laduni, itu hajar kita, kehendak Tuhan lah mana kita tak tahu. Itu Nabi kata al-ilmu bitta'allum. Ilmu ni dengan bersungguh-sungguh belajar. Kita hari ni kita belajar tak sungguh, tapi kita rasa ilmu banyak. Begitu setengah orang itu baca Quran terjemah, baca Quran terjemah, baca Quran terjemah. Kadang-kadang ambil ayat Quran itu dia fahari je hukum. Mana Ilyas, so kita belajar dan dia kita pergi temu Mana Ilyas, Mana pesan apa dia? Kelik lagi nah, belajar agama nah, jangan malah dengan belajar agama. Jangan lupa nah, kedudukan ilmu dengan kedudukan ikhlas setara. Setara mana sama. Kedudukan ilmu dengan kedudukan ikhlas setara. Setara lana. Amalan yang comel banyak mana sekali pun. Kalau tak ada ikhlas, gapo dia? Saya tak terima. Amalan yang ikhlas tak mana pun. Kalau tak betul, saya tak terima. Setara dah. Ilmu dengan ikhlas setara. Jangan kata, tak apa kita. Lebih kuat sikit banyak tak apa. Kita ikhlas kerana Allah. Tak boleh lah. Cuba semayah tak boleh naik tengok. Ikhlas lah. Saya tak terima. Fatihah tak kena, tahiyat tak kena, takbir tak kena. Semua tak kena belakang. Mi'at semaya pun tak erti. Tapi kita ikhlas kerana Allah. Ikhlas pun Tuhan tak terima. Begitu Mana Ilyas kata, beriman dengan tanpa ilmu. Ujung sub sesat. Sangin lah, ada setengah orang dah bayar. Keluar 3 hari sama dengan duk pondok 10 tahun. Baik mana? Yang baik dengan perasaan dia waktu baik. Tak boleh. Agama bukan perasaan. Agama bukan bayar. Agama Quran dan hadis. Perintah Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu agama. Dan Mana Ilyas kata lagi, berilmu tanpa beriman. Berilmu tapi tidak beriman. Sana gapo ni sana sesat. Dolalah. Berilmu tapi tidak beriman, maka zulm. Dolalah mana sesat, zulmah mana gelak. Gelak dengan sesat lebih kurang tak? Lebih kurang ya. Ada gelak lagi tak boleh, sesat juga akhir. Lepas tu, dalam kitab Ahmad Ata'ullah Rahmatullah Hikam, pun sebutlah ni juga. Beriman tanpa ilmu, dolalah. Berilmu tanpa iman, zulmah. Betul tuan-tuan, kerja dakwah ni, jangan pahami sepik. Pahami luah. Jadi kita pahami luah, barulah setiap orang berhak untuk masuk syurga Allah Ta'ala belakang. Ni kita pahami sepik, nak buat for kita je masuk syurga.
orang lain tak boleh masuk sorang pun. Tok Imam kita rajaknya kali keluar dakwah. Ish. Berkali dia bukan ahli syurga, tak si keluar. Tok rumah kita tak kena ke dakwah. Berkali Tuhan katuk dah begitu syurga dia berkali. Kenapa tu? Kerana kita pergi dakwah dengan arti yang sepik. Sehingga rasa kata puak kita je kena. Tu makin nasihat lebih pinggir tu kilah ngah sunnah lah kau ni, tak ada syurga kau ni. Mudah. Bohong neraka tu mudah supaya neraka kita sendiri. Itu kerja ni kerja laik. Kerja laik bukan mudah-mudah nak mari buat tertib, nak ubah tertib, nak tambah tertib bukan. Wasara buat lah ni, wasara tu buat lah tu. Mana Ali Asrama Ta'ala kata, aku bila aku bayar, mau dengar aku bayar, mungkin buat apa aku suruh. Itu bukan agama. Mau dengar aku bayar, dengar aku ceramah, mungkin tengok oleh Quran, oleh hadis. Apa tak suka, buat tahu. Pasal agama ni Al-Quran dan hadis, bukan bayar. Lah ni ada setengah-setengah bayar, nak bayar dia tu jadi Quran, jadi hadis lalu dah. Dan kita bayar, nak beri orang turut. Mana kita nak menjadi Quran hadis lah tuan kita tu. Mana Ilyas, orang mula-mula buat kerja dakwah ni, dia kata, dengan aku bayar, pergi amal selalu jangan. Dia betul dengan Quran, betul dengan hadis dulu. Ada setengah kata nak betul, nak kita tak erti. Allah, orang erti ada. Tok guru kat rumah kita, Tok Imam ke, Baba ke, Ustaz ke, Maulana ke, ada ke. Kau je atas malam dengan bayar. Wacah ada sepatah tu, wacah pelik sikit. Tok kata lah, oh ya. Tok kata ada, lihat hadis dah. Tak apa. Tok kata ini bukan, ni hadis tak sembunyi. Kalau. Kerja ni mudah ya tu, mudah sangat. Semua awak kereta. Awak kereta pertama sekali, nak tahu cara masuk ria, cara pula steering so. Yang kedua nak tahu jalan nak pergi. Yang tiga nak reti baca tu, tepi batas juga. Misalnya kita gigi nampak pak segi. Tapi dia tak sengit gitu lah. Gambar lembu. Kau jual lembu sini. Kena reti tu. Gambar lembu ni mana apa? Mana kata awak kereta nak beringat sikit. Sini banyak lembu duduk lalu-lalai, duduk di atas batas. Kalau tak, ni tempat jual lembu, bukan. Lepas juga. Di sampai tempat tu, nampak jalur batas kereta api. Lepas tu nampak budak lebih kubik, lebih bibik. Sini budak nak locak kereta api, bukan. Wajak kata ada pay sikit lagi tu, mau sekolah, budak duk lakah gambar, ingat sikit. Ada kadang pergi dapat jawab belok itu, jawab akun ni puluh lewa. Jawab apa tu? Bukan wajak kata di lekok ni tanah 90,000 sepitu, bukan. Dia wajak kata lekok ni nak berselamat, jangan lebih pada 90. Dia lebih dari 90 tu takut tak selamat. Dia buat gambar kereta, lepas tu buat orang-orang tayar kereta tu. Kita bocor, okey. Kita tak japcah, okey. Lepas itu nak ajak kata, kawasan ni batas menyokta tebal. Jadi kalau hujan, licin. Nak ingat. Tu. Kereta kita buat erti tu, batas kita tahu dah. InsyaAllah kita faham pula. Itu kalau tepi batas tu, keremai apa kita faham habis. Maka kita sapa stesen dia dengan selamat. Masuk ria tak kerti, jalan tak tahu, pai tak kerti kita. Maka harap pay lah, kubur dengan hospital. Lain tak lagi lah. Tak kubur, hospital. Buat apa semua tu. Kalau pergi ikut gamak, tak banding dengan Quran hadis, tak banding dengan perkataan ulama, maka supaya dengan kereta saat ni lah. Tak kubur, hospital. Sebenarnya kita ni tuan-tuan, kerja dakwah ni kerja mudah sekali. Tapi kita memperpayahkan kerja dakwah. Lebih payah.
Dia payah, kita payah. Orang luar pun payah. Deh, supaya agama ni, lah. Nikah ni mudah sekali. Tapi kita memperpayahkan nikah, siapa ke setengah-setengah warung tu tak boleh nikah. Payah. Kena ada duit 500,000, nak kambing 10 ekor, nak lembu 2 ekor, nak buat berapa panggil? Kena buat ajong ni. Nak pakai sepuh hang tuah. Alik tina kena pakai pasaloma. Nak pakai kain sarung atas luar. Nak selit kerih. Nak buat tajir semua raja Malaysia. Sebenarnya tak ada kali tu. Nikah lah sejid. Ada cukup syarat. Apa-apa semua cukup nikah. Belanja murah-murah. Nikah mudah. Zina payah. Nikah payah. Zina mudah. Nak nikah nak makan 500,000. Zina 500 kok. Baik zina kan? Laba 400,000 lebih. Dosa tak nampak. Sedap supo je. Dia bagi fikirlah tu apa jadi. Kita memperpayahkan agama. Akhir zaman agama payah. Siapa payah? Kita awak sendiri memperpayahkan. Tak boleh macam tu. Kampung kita lah tu belakang. Kita tanya pula, nak tuak kampung ke tuak Tuhan? Nak tuak kampung ke tuak Nabi? Oh, Nabi-Nabi pun, Tuhan-Tuhan pun. Malu kok gak belanja sikit-sikit. Kalau dah tu lagi dengan tak tahu pai. Tu niat dah kita bakal belajar. Insya-Allah dah. Insya-Allah. Ni belajar kita agama. Dengan tertib juga agama. Tu dengan mula. Tak kena royak. Mungkin tak apa. Nasib makin siap dah. Kalau tak kira nasib lagi banyak nak ingat sikit kira mungkin buat. Ni tak apa nasib makin siap dah. Kita buatlah nak dakwah tu. Buat dakwah dengan tiga cara. Dengan mulai pertama, buat kerja dunia. Yang kedua, jaga anak bini. Yang ketiga, belajar kerja dakwah. Sudah. Buat kerja dunia, hasil. Boleh duit masuk, boleh hasil masuk sikit sebanyak tak ada apa dah. Pasal apa? Kerja ni bi amwalikum wa anfusikum. Harta kita ni kita. Kita buat kerja dunia ni tujuan apa? Tujuan ambil hasil tu untuk mari buat kerja kamu. Sikit jauh sikit, banyak jauh banyak. Yang kedua, nak tengok anak bini. Anak bini nak cara. Pasal apa tu? Gambar dakwah kita duduk di keluarga kita. Kita kerja agama ni kan, kerja dakwah. Gambar ada mana? Gambar duduk di keluarga. Orang tak tanya semaya tajuk berapa semalam. Ada orang yang tanya. Dia tak tanya. Zikir sehari semalam boleh nyak nolak. Dia tanya tak? Tak. Quran baca berapa kali seminggu? Dia tanya tak? Tak. Dia tengok mana? Tengok anak kita, bini kita. Itu nak jaga. Perintah Allah SWT, orang beriman, jauhkanlah diri kamu dan anak isteri kamu, ahli kamu daripada neraka jahannam. Daripada api neraka. Buat kerja dunia sama ke? Jaga anak bini. Lepas tu, ambil masa sikit untuk buat kerja dakwah. Mana Ilyas SWT buat tertib 1/10. Berarti tengok tertib 1/10. 10 hari ambil sehari, 10 hari ambil sehari, 10 hari ambil sehari, sebulan 30 hari, ambil 10 hari ambil sehari, 10 hari ambil sehari, jadi berapa? 3 hari sebulan. Sehari 24 jam. 10 jam ambil sejam, 10 jam ambil sejam, 4 jam ambil setengah jam. Jadi 2 jam setengah. Dalam kerja dakwah ada amalan hari ya, amalan minggu ya, amalan bulan ni, amalan tahun ni. Hari, minggu, bulan, tahun. Hari ke apa? Amalan hari 3 kali. Musyawarah hari ya, taklim hari ya, bagi masa. Masa pun 2 jam setengah tak boleh, sikit dah tu tak apa. Ziarah orang pecek, muzakarah tentang iman, aman, tentang agama, tentang kehidupan akhirat. Sikit sebanyak tak apa.
Tu hari minggu gas satu, gas dua. Taklim wanita minggu. Bulan ni 3 hari sebulan. Tahun ni 40 hari setahun. Lalu ni kita dan kita ni keluar 3 hari sebulan dan paling banyak 10 hari sebulan. Pasal pokok kita ni turut cula Rata Menteri. Cula tak boleh keluar banyak lagi. Lalu ni duk sibuk dengan COVID. Apa? COVID. Dah. COVID. Bukan duit lah dengan molek. COVID. Bukan duit. COVID. COVID ni satu penyakit yang mana dia rusakkan rabuk nafas. Cepat mati. Orang yang kena penyakit ni, kalau ada penyakit dah modal dulu ada, rok wacai ke, rok pot ke, rok apa nanti dah ke, maring ke apa nanti dah. Dan nikah dengan COVID ni, banyak ke cepat lagi. Itu kajian ibu ingat, lo ni, Burma, Laos, Vietnam, Malaysia, keliling kita ni, mari rok dua dah. Kalau pergi buat Malaysia katok, Burma katok, ni katok habis. Sia tak masuk lagi. Kalau tu cula kata keluar 3 hari dan duduk satu masjid 3 hari. Yang duduk banyak ada tu pasal takut kampung bimbel. Kerja kita ni 3 kali tu. Di kampung kita nak jaga, KJN nak jaga dan cula Rata Menteri kita nak jaga. Kalau kita tak tuk cula, jadi seponga gajah tak nak malu. Jadi ikut sugong ponyo, sugong pauta. Kocok wanyo ke, kocok kebun ke habis. Tiga dah. Habis tu kita keluar 3 hari sebulan. 1/10. Bagi 2 jam setengah sehari. 1/10. Sehari-sehari we masuk anak bini. Belum zakarah, belum kecek dengan dia. Sehingga dia pehek kerja. Hingga dia matlamat dia pun hipung bekalan untuk akhirat juga. Jadi kalau boleh tuan-tuan kita niatlah dah, kita niat. Tuan-tuan nak niatlah nak ikutlah. Hamba ni niat. Minta dengan Tuhan kata, akhirat sikit lagi kita nak duduk keluarga kita ni lah kalau boleh. Kat 10 orang, kat 10 orang, 15 orang, 15 orang nak duduk sekali. Pasal boleh kecek apa pun sama tahu dah. Boleh kecek hamnya dong, ada tak tahu zaman dulu. Kau duduk tahu dunia dulu kan. Aku wahai sira labu mung wahai wak sira labu. Aku wahai somtam mung wahai wak somtam. Tapi tak sedap sepuluh orang lain wak. Aku pun kasih makan lah pasal kasih kamu. Dia kata apa tak royak kau tahu dunia, royak apa sini. Tahu dunia royak kata tak. Takut mu habis semangat pula. Akak duk suka. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, seteru hok besok duk perang atas dunia ni, kalau dua-dua ni masuk syurga, ya pakat duk suka apa je. Dulu mutakir ku putus ru. Muasalah nak tak mutakir ku. Wasalah nak kata jahiliah. Dia siapa akhirat tu cabut obi nafsu. Cabut tu. Jadi bersih. Bersih tu duk suka. Dulu ingat tak aku curi wanako mu. Aku dah tahu, aku malah kata apa. Betul kita azal, kita masuk belakang setiap keluarga. InsyaAllah dah. Kenapa tak boleh rumah kata? Biar nak bini boleh dengar kata. Biar kita tak boleh minggu kata. Kerja ni kerja mudah sangat. Tapi janganlah kita buat tu. Kuasa orang lain tak support kita, tak kena belakang. Orang tak support kita, tak kena. Ngajar pondok, tak kena. Ngajar tarikat, tak kena. Ngajar sekolah, tak kena. Nak pergi kena fikir baik. Faham kita lah tu. Sebab itu tuan-tuan, kita nak faham dakwah, wiluah dan wa'wi mudah. Pada doa banyak, istighfar banyak. Awak ni tuan-tuan rasa mudah ke payah? Payah lagi kita kan ni? Tak apa dah eh. Niat kita bakal buat. Siapa ada azab, bakit tangan insyaAllah. Mudah-mudahan apa mau ayat ni tu tak faham lah. Tak nak pergi faham. Lepas tu bakal buat kerja.
fikir dua perkara dalam kita sama. Satu, nak gana we aku ada agama dalam kehidupan. Yang kedua, nak gana we kapung aku setiap kapung ni ada agama dalam kehidupan. Kerbe masa, kerbe harta, kerbe diri dia untuk keredaan Allah Taala. Dia mau turut kita, kita tak turut kita, tu bukan masalah. Pasal apa? Pasal lidah kita, kecap kita, bukan peraya, bukan hadik. Hak Tuhan suruh lagi kita tak turut. Hak Nabi suruh lagi kita tak turut. Bahawa kita suruh dia mau turut, hak tu hal pisik dah Tuhan we. Kalau dia mau tak turut, hak tu bawa molek je bang. Dia rugi tak ada apa lagi. Ni kita mau demo sekali, dia mau tak turut kita. Mula sisi tangan baju, lipat kaki seluar. Itu okey. Okey dakwah ni Nabi suruh sabar, sabar. Sahabat tanya ya Rasulullah, apa? Nasihat sikit kau. Nabi kata la taqta. Jangan marah. Bunyi sikit dah berkali. Minta lagi ya Rasulullah sikit lagi. La taqta. Jangan marah. Puasa sikit lagi. Ya Rasulullah sikit lagi. Wala taqta. La taqta, la taqta, wala taqta. Jangan marah deh. Jangan marah deh. Lepas tu jangan marah. Dia marah jadi bodoh. Dia murih-murih jadi bodoh. Orang murih jangan mata merah. Pasal apa marah-marah ni? Pada syaitan. Begitu Nabi kata, kalau duduk berdiri, duduk. Kalau duduk, berdiri. Kalau kimik asmanya. Pasal marah daripada syaitan. Syaitan daripada api. Maka api dia akan padai dengan air. Dia marah, kimik asmanya. Ingat Tuhan banyak. Kita bukan nak pergi hati manusia. Dia mau turut kita, alhamdulillah. Dia mau tak turut, nak kata kan. Tapi kita boleh sayang lagi. Bukan kata hak kita ya kena. Hak lain tak kena sorry habuk. Kita je ada syurga. Kalau ahli neraka habis. Allah nyanyi deh. Syurga luah masuk kok kita saja nak duduk lana. Pakat duduk ramai-ramai lah boleh. Itu dah. Buat kerja dengan sabar. Buat mudah-mudah. Nampak kemuliaan orang belakang tu. Nampak kelebihan orang belakang. Dan nampak kelemahan kita. Doa banyak. Riak banyak. Mati tak tahu bila nak mari saya kita. Gaduh-gaduh, mari esok, mari lusa nak katakan. Deh. Mudah-mudahan awak ni tuan-tuan faham. Dan kita taufik daripada Allah SWT. Boleh kita sama-sama beramal. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sudah dah. Awak persiapkan untuk semaya.